حمدا لله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Sidang muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat rahimakumullah. Sepenuh syukur dipanjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat bersua lagi dalam kuliah maghrib, dan insya-Allah kita akan menggunakan sebuah kitab tafsir yang sempat saya siapkan, yang bertajuk Al-Lu'lu' wal Marjan fi Tafsir Surat Ali Imran. Sepatutnya kitab tu siap dicetak, tapi sedikit masalah teknikal tak sempat nak dicetak. InsyaAllah di kuliah yang akan datang saya akan bawa lah kitab-kitab itu. Mudah-mudahan boleh dimanfaatkan oleh kita bersama, insyaAllah. Saya nak mulakan ayat yang pertama daripada surah Ali Imran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim. Itu ayat yang pertama daripada surah Ali Imran yang akan kita berkongsi pada malam ini. Sama dengan surah Al-Baqarah, Allah mulakan juga dengan Alif Lam Mim. Bila kita sebut surah Ali Imran, ada di antara kita yang kadang-kadang menyebutnya dengan surah Al-Imran. Ada galat, itu kurang tepat. Kita kena sebut dengan Ali Imran, keluarga Imran. Nanti sampai pada ayat di tengah nanti, ataupun di permulaan nanti, kita akan perjelaskan siapa keluarga keluarga Imran yang masyhur ini. Baik, sebelum kita pergi kepada huraian tafsiran ayat yang pertama daripada surah Ali Imran ini, kita sentuh sedikit hukum hakam tajwid dalam ayat ini, supaya kita sentiasa diperingatkan bahawa Quran ini apabila kita nak baca, kita mesti baca seperti mana yang ditinggalkan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu disiplin ilmu Al-Quran yang namanya ilmu tajwid. Quran dia tak seperti Bible dan dia tidak seperti Talmud. Kita boleh baca tanpa satu disiplin ilmu yang khusus. Adapun Quran, mesti bila kita nak baca, mesti baca dengan ilmu tajwid yang kita terima secara tauqifi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, bila kita baca ayat ini, yang pertama kita bertemu dengan alif. Alif tak ada mat. Baca seperti biasa. Jangan pergi baca alif. Alif tak ada mat. Kemudian kita berjumpa dengan huruf yang kedua, huruful muqatta'ah yang kedua, iaitu lam. Lam ini termasuk dalam mad lazim harfi musaqqal. Mad lazim harfi musaqqal. Mad maknanya panjang. Jadi orang yang nama mat tu panjang pula. Ada dua makna pula mat ni. Sebab tu kalau tuan-tuan nak
Panggil orang panggil dengan mad, dengan dal, jangan dengan ta. Dengan ta maknanya mati. Dengan dal. Mad maknanya panjang. Lazim maknanya mesti. Mesti apa? Mesti dibaca secara isba'. Isba' ni 5 atau 6. 6 lagi cantik. Mesti dibaca dengan isba'. 5 atau 6. 6 cantik. Musaqqal maknanya sabdu, idgham. Lam tu sebelum dia nak pergi kat mim, kita kena musaqqalkan dia. Kita kena idghamkan dia ke huruf mim. Itulah namanya musaqqal ataupun mad lazim harfi. Harfi dia berlaku pada huruf. Dia tidak berlaku pada kalimah. Itu namanya harfi. Kemudian musaqqal kerana diidghamkan. Dibaca dengan 6 harakat. Alif lam. Tu idgham tu. Berapa harakat idghamnya? 2 harakatain. 2 harakat. Sebab tu namanya musaqqal. Kemudian mim pula namanya mad lazim harfi mukhaffaf. Kenapa mukhaffaf? Kerana dia tidak diidghamkan. Tak ada huruf dah lepas tu. Tak ada huruf dah. Hatta kita baca sambung pun tetap alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan ada qiraat yang lain. Baik. Mim tu pula mad panjang harfi berlaku pada huruf lazim dibaca dengan 6 harakat isba'. Mukhaffaf dia tidak ada idgham, dia tak ada sabdu. Habis setakat mim. Alif lam mim. Habis. Jadi ada berapa harakat tu tuan-tuan? Alif 1. Lam tadi berapa? Ambil 6 nah. 6, 7. Campur dengung idgham 2, 9. Campur 6, 15. Semua 15 harakat pada alif lam mim. Kalau boleh jangan kurang. Lebih pun tak boleh juga. Nanti seronok tarannum dia batal lebih pula kan. Paling banyak 6. Alif lam mim. Alif tak ada mad. Lam 6 harakat. Idgham 2. Mim 6. Baik, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Itu sebuah sedikit tentang tajwid. Yang kita nak bicarakan tentang tafsiran, huraian ayat yang pertama daripada surah Ali Imran. Saya ingat saya sempat bawa kitab tu malam ni. Tak sempat. Apalah, kuliah yang akan datang ya, insya-Allah. Ada berapa orang semua kita ya? Lebih kurang 30-40 lagu ya. Mudah-mudahan. Baik. Alif lam mim disebut dan hampir kebanyakan mufassirun mengistilahkannya dengan al-huruful muqatta'ah, huruf yang dipotong-potong. Alif campur lam campur dengan mim. Namanya huruf al-muqatta'ah. Kalau kita buka dalam pimpinan Rahman, biasanya semua masjid adalah pimpinan Rahman. Itu yang diiktiraf oleh pihak yang berwajib
di negara kita ini mengiktiraf itu terjemahan yang sesuai untuk rakyat Malaysia. Setiap masjid kena ada lah terjemahan pimpinan Rahman. Kalau masjid ni dah melaksanakan program tadabbur Al-Quran, kalau belum melaksanakan, AJK kena berbincang lah untuk melaksanakannya. Kerana program tadabbur Quran ini telah dilancarkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan pada sambutan nuzul Al-Quran. InsyaAllah peringkat Kuala Kangsar akan diadakan. Jadi kalau Masjid Ridwaniyah nak mulakan dulu pun lebih baik. Program tadabbur Al-Quran di masjid-masjid, surau-surau, kalau boleh buat tiap-tiap hari. Lepas subuh ke 10 minit, guna pimpinan Rahman itu. Kalau belum mula lah. Kalau dah mula, terbaik lah. Kalau kita tengok dalam pimpinan Rahman, dia cuma tulis alif, lam, mim. Tapi bila kita rujuk kepada beberapa pandangan ahli tafsir, umpamanya kita merujuk kepada tafsir Quranil Azim Ibn Kathir rahimahullah dan beberapa tafsir mu'tabar yang lain, tafsirul Qurtubi, Tabari, Fakhr Razi dan tafsir-tafsir yang lain, ada dinukilkan pandangan Baharul Ilm, ada dinukilkan pandangan seorang tokoh sahabi yang terkenal, iaitu Abdullah ibni Abbas. Ini Nabi doa sendiri untuk dia. Allahumma allimhu ta'wil. Nabi pegang masa tu Abdullah bin Abbas masih kecil, Nabi pegang dan Nabi berdoa untuk Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhu. Dan dia jadi seorang ahli tafsir yang terbilang. Kalau buka kitab-kitab tafsir, mesti ada nama Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhu. Kalau tuan-tuan ada anak kecil, cucu kecil lagi, kalau ada orang alim mari mana-mana, tokoh ulama berwibawa, tokoh-tokoh ulama, orang-orang yang warak, minta dia pegang dan dia doakan untuk anak dan cucu kita. Seperti mana Nabi buat pada Abdullah ibni Abbas. Kalau jumpa kaki nombor ekor, jangan bagilah. Silap-silap jadi kaki nombor ekor pula esok. Susah pula kita kan. Kalau jumpa orang-orang warak kan, orang-orang saleh, suruh dia pegang, dia berdoa untuk anak cucu kita yang masih kecil. Mudah-mudahan doa orang saleh ini mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abdullah ibni Abbas, sejarah dia panjang ya. Saya sempat menziarahi makam dia di Taif. Dia antara tokoh ahli tafsir yang berjaya mencetus. Kita dalam istilahnya memberi pandangan, berijtihad. Dia kata alif lam mim itu, alif di situ merujuk kepada satu kalimah, iaitu ana. Ana makna apa tuan-tuan? Saya. Kena belajar bahasa Arab tu. Rugi tak belajar bahasa Arab ya. Belajarlah bahasa Arab. Ada satu buku saya tulis bahasa Arab untuk ibadat. Ni saya mengajar kat USAS. Pondok at USAS. Orang Islam kena reti bahasa Arab. Rugi kalau tidak. Sebab apa tuan-tuan? Ribuan vocabulary bahasa Arab semua dah hafal. Setuju tak tuan-tuan? Kunut tu bahasa Arab ke bahasa Melayu? Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Tu bahasa Melayu ke bahasa apa tu? Bahasa Arab. Ada yang tak hafal ni? Tak hafal, kita sunat sekali lagi nah. Kunut semua orang hafal. Tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul. Tu bahasa Arab ke apa tu? Bahasa Arab. Saya kira-kira congok-congok tengok dah ribu.
Di mari musim Maulid Rasul pula, tala'al badru alaina. Hafallah semua kita. Sallallahu ala Muhammad. Semua dah hafal. Fatihah hafal, ya kursi hafal, qul huwallah hafal. Ribuan kalimah al-Arabiyyah yang telah kita hafal. Wah, rugi tak belajar bahasa Arab ya. Tinggal strukturnya saja. Struktur nahwu, struktur morfologi, saraf, nahwu. Tuan-tuan boleh mahir bahasa Arab. Di Malaysia ni kalau di Gerik tu pandai bahasa Arab, ustaz lah. Kan? Tuan-tuan kalau boleh bahasa Arab, dia pun panggil ustaz lah. Kaif halak? Bikhair, alhamdulillah, ustaz lah tu. Insya-Allah. Kuala tak tahulah, kalau di Gerik boleh macam tu, kira ustaz lah. Jangan tengok berderek baris beli nombor ekor. Astagfirullahaladzim. Alif di situ merujuk kepada ana. Maknanya saya, aku. Ini tafsiran Ibn Abbas. Dia menggunakan kebijaksanaan akalnya untuk memberikan tafsiran. Kerana fenomena itu ada dalam syair Arab. Fenomena itu ada dalam syair Arab. Orang Arab dalam syair mereka kadang-kadang satu perkataan itu tak disebut penuh perkataan. Disebut apa? Disebut huruf saja. Bil khairi khairatun wa inna syarran fa. Dia sebut fa saja. Padahal fa syarrun wala uridu syarra illa anta. Padahal tasya dia letak ta saja. Maknanya dalam sastra Arab digunakan. Perkataan itu tak diguna sepenuh, dipotong. Dan bahasa itu bahasa yang fasih. Bahasa yang standard. Bahasa baku. Kita panggil bahasa baku Arab. Perkataan dipotong tinggal satu huruf, itu standard dalam bahasa Arab. Fasih. Bahasa Melayu lain sikit ya. Pergi tinggal apa? Gi. Lagi? Ada juga. Bahasa Kuala lagi banyak ya. Bahasa Greek banyak juga. Perkataan tu tinggal sikit je. Nama orang Sabri tinggal apa? I. Ada tak di Kuala? Orang tu nama Sabri, Fakhri. Tak panggil Sabri, panggil I. Dari satu perkataan dia jadi satu huruf saja. Bahasa Melayu mungkin tu lebih kepada dialek, tapi bahasa Arab diiktiraf sebagai satu bentuk kata-kata yang fasih. Dalam syair ada. Baik, Ibn Abbas kata alif itu merujuk kepada ana. Lam di situ merujuk kepada Allah. Lam tu merujuk kepada Allah. Mim merujuk kepada a'lam. Daripada a'lam dia tinggal mim saja. Jadi ana, aku, Allah, Allah a'lam, maha mengetahui. Ya, ayat tu nak cerita, alif lam mim tu nak cerita Allah Ta'ala, dia maha mengetahui. Itu percubaan Ibn Abbas. Kebijaksanaan dia. Hari ini tuan-tuan, kita bila baca Quran, kita kena raikan pandangan mufassir. Dalam masa yang sama, kita mesti gunakan kebijaksanaan untuk meneroka rahsia Quran itu. Tuan-tuan, kadang-kadang sepatah ayat dalam Quran itu rupanya lautan ilmu. Tuan-tuan dengar surah ni, kita lari sikit
was-samaa'i dhatir raj' wal-ardi dhatis sad'. Raja' dengan sad' itu, wah, subhanallah, hari ini orang dah jumpa lingkaran gunung berapi itu. Tuan-tuan dengar kisah tsunami kan, gempa bumi. Rupanya saintis ahli geologi telah jumpa bahawa bumi ni ada lingkaran yang bersambung. Lingkaran itulah disebut lingkaran gunung berapi. Daripada gunung berapi itulah yang ada di bawah kerak bumi ini membentuk jadi gempa bumi dan sebagainya. Nasib baik Malaysia tak masuk dalam lingkaran itu. Sad' itu mengisyaratkan hal tersebut. Subhanallah. Kalau saya nak urai agak panjang. Ar-Raja', langit, bumi ada rekahan. Langit mengembalikan. Kenapa Quran menyebut mengembalikan? Wah, panjang. Subhanallah. Sepatah kata Quran itu lautan ilmu. Tuan-tuan guna handphone kan, GPS, satellite, wah, semuanya ada pada makna raja'. Nanti sampai ayat tu, kalau sempat nanti ke depan kita bicarakan. Jadi alif lam mim itu kebijaksanaan Ibnu Abbas memberikan tafsirannya. Alif lam mim itu maksudnya aku Allah yang maha mengetahui. Baik. Kita tengok lagi pandangan mufassir yang lain. Kita terima pandangan Ibnu Abbas antara ahli tafsir yang terawal memberikan tafsiran. Tetapi ada ahli tafsir yang memberikan pandangan yang lebih mendalam. Antaranya tokoh al-mufassir al-lughawi, seorang ahli tafsir yang mahir dalam bahasa Arab, yang menulis kitab Al-Kashaf yang namanya Az-Zamakhsyari. Kami mengaji dengan guru kami dulu, Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Dia baca kitab Kashaf tu, bukan senang tu. Kata Zamakhsyari bahawa alif lam mim itu ialah wujuhul i'jaz. Alif lam mim itu sebenarnya bernilai mukjizat. Saya pun baca apa sebenarnya maksudnya. Rupanya saya dapat simpulkan bahawa alif lam mim yang kata Zamakhsyari dan beberapa ahli tafsir yang lain, ianya bernilai mukjizat itu bermaksud bahawa gaya bahasa yang seperti itu, yang huruful muqatta'ah itu, yang ada fenomena itu dalam bahasa Arab, tetapi gaya alif lam mim, gaya ha mim, gaya ain sin qaf, gaya kaf ha ya ain sad itu belum ada. Tu semangat nak cerita tu. Nombor depan ni, gaya bahasa tu belum ada. Tuan-tuan tahu, orang Arab ni orang yang hebat berbahasa. Hebat orang Arab berbahasa. Dan orang-orang Arab yang hebat berbahasa akan diangkat di dalam masyarakat. Sebab tu ada syu'ara'ul hauliyat, dia panggil. Syu'ara'ul mu'allaqat, syu'ara'ul mu'allaqatil 10, syu'ara'ul mu'allaqatil 7. Orang-orang yang hebat berbahasa ni, menulis syair, menulis kalam yang hebat ni akan diangkat dalam masyarakat. Supaya kita lah, kalau pemimpin politik, orang-orang ni diangkat dalam masyarakat kan. Di kalangan orang-orang Arab dahulu, orang-orang yang hebat berbahasa ni, mereka mulia dalam masyarakat. Syair-syair yang hebat ni kadang-kadang sebelum nak dibaca,
ketika musim haji zaman tu, dia akan tunggu semak setahun dulu. Tu namanya hauliyat tu. Tunggu setahun dulu, cek, semak dulu. Lepas tu baru dibaca. Bila dibaca, semua orang tepuk tangan lah seolah-olahnya. Dan qasidah dia tu berjaya diangkat dan digantung di Kaabah. Itu namanya penyair-penyair yang syairnya digantung di Kaabah. Siapa dia? Umru'ul Qais. Siapa dia? Zuhair bin Abi Sulma. Siapa dia? Tarafatu bil Abad. Ini tokoh-tokoh penyair-penyair zaman jahiliah yang hebat. Bahasa mereka memang sedap. Amin ummi awfa dimnatun lam takallami bihaumanati darraji fal mutasallami. Oh, Arab dengar tu. Ratuh baik dia tu. Arab dengar tepuk tangan, lambung duit. Zaman tu lah. Jadi ketika Quran turun, orang-orang Arab jahiliah ketika itu memuja ahli bahasa. Ketika Quran turun, orang-orang Arab memuji dan memuja tokoh-tokoh bahasa, ahli-ahli syair. Tiba-tiba dalam keadaan orang Arab memuja pujangga, yang orang-orang yang hebat berbahasa ni, turun satu bentuk gaya bahasa yang ada dalam sastra Arab, tetapi gaya dia tu berbeza. Tengah orang memuja pujangga, memuja ahli sastra, tiba-tiba turun satu gaya bahasa. Alif Lam Mim. Tergamam penyair semua. Tergamam. Saya buat contoh macam ni lah. Tuan-tuan pernah dengar, selalu dengar pantun kan? Pantun. Makcik pernah dengar pantun tak? Tak pernah dengar tu, tak banyak hari dah tu. Kita dengar pantun kan? Hari ni selalulah orang ceramahnya berpantun. Tuan-tuan bayang, pantun ni satu gaya bentuk bahasa yang diolah. Katalah setakat hari ni belum ada siapa pun lagi guna gaya bahasa pantun. Katalah. Siapa pun belum ada lagi seni pantun tu, siapa pun tak tahu lagi. Tiba-tiba saya datang malam ni, saya gunakan gaya bahasa pantun itu. Buah cempedak di luar pagar, ambil galah tolong jolokkan. Saya budak baru belajar, salah dan silap tolong tunjukkan. Tuan-tuan agak macam mana kalau dengar tu? Jadi macam mana? Banding dengan kalau saya cakap, saya baru belajar, tak pandai mana, bolehlah sikit-sikit. Orang yang bercakap macam tu, dengan tiba-tiba satu orang dia bercakap, buah cempedak di luar pagar, ambil galah tolong jolokkan. Tuan-tuan lah, mana sedap? Yang gaya bahasa pantun tadi kan gaya bahasa yang bukan pantun, mana lagi sedap didengar? Kita akan kata gaya bahasa pantun. Itulah contohnya. Dalam keadaan orang memuja mereka yang hebat berbahasa ni, tiba-tiba turun satu bentuk bahasa yang sedap didengar, indah. Subhanallah. Baru saya faham, rupanya itulah kata Zamakhsyari, wajhun min wujuhil i'jaz. Satu bentuk daripada bentuk kemukjizatan bahasa Al-Quran. Orang-orang Arab jahiliah yang hebat berbahasa ni, dia kutuk Nabi. Kan? Dia hina Quran. Tapi tuan-tuan tahu,
tengah-tengah malam, kadang-kadang mereka datang mengendap rumah Nabi. Bukan mengendap, mereka apa? Dengar Nabi baca Quran. Sebab apa? Sebab bahasa Quran tu apa? Menarik. Sedap didengar. Itu saya bersetuju dengan pandangan Az-Zamakhsyari dalam menghuraikan maksud Alif Lam Mim. Namun begitu, kita tak nafikan pandangan Abdullah ibn Abbas yang mengatakan bahawa Alif Lam Mim itu bermaksud Ana Allahu A'lam. Ada pandangan yang lain lagi. Asy-Sya'bi, Ats-Tsauri memberi pandangan, mereka kata bahawa perkataan ini ialah perkataan yang maknanya terhenti. Hanya Allah yang maha mengetahui maksudnya. Sebahagian ulama begitu menyebutnya. Alif Lam Mim. Sebab tu pimpinan Rahman dia tulis balik Alif Lam Mim. Makna dia Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Orientalis mempersoalkan, takkan dalam Quran ada perkara yang tak difahami maknanya? Sebab tu bila kita jawab bahawa dia adalah satu bentuk daripada bentuk-bentuk kemukjizatan bahasa Al-Quran sebenarnya. Oh, kita tuan-tuan dengar kan? Yasin. Apa makna? Sebahagian ulama memberikan pandangan mereka. Tapi saya lebih selesa dan rasa setuju dengan pandangan tokoh-tokoh mufassir yang mengatakan bahawa ayat ini sebenarnya bernilai mukjizat. Wajhun min wujuhil i'jaz. Sebab tu penyair-penyair semua tergamam dengan keindahan bahasa Al-Quranul Karim. Baik, itu huraiannya. Kita tengok sudut yang lain pula. Alif Lam Mim ni tuan-tuan, sebahagian ulama dan kebanyakan ulama menghitungnya satu ayat daripada surah Ali Imran. Huruful muqatta'ah ni, sebahagian ulama dia tak kira satu ayat. Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tu baru satu ayat. Kebanyakan ulama mengira Alif Lam Mim satu ayat. Itu ayat pertama daripada surah Ali Imran. Sebab tu kalau tuan-tuan membaca jumlah bilangan ayat di dalam Al-Quran yang diperselisihkan oleh para ulama, itu fenomena biasa. Kerana macam tadi lah, kadang-kadang setengah ulama tak menghitung Bismillahirrahmanirrahim satu ayat daripada Quran, setengah menghitung. Begitu juga Alif Lam Mim. Sebahagian ulama menghitung Alif Lam Mim dan ayat selepasnya itu satu ayat. Guru kami Allahyarham Pak Tih dulu kata ayat Quran ada 6,666 ayat. 6666. Tapi bila kita kira balik Mushaf Uthmani, Quran Karim yang dicetak oleh kerajaan Arab Saudi, dengan pandangan mereka ayat Quran ada 6,236. Seorang tokoh ulama ilmu rasam Quran yang terkenal, Umar Ad-Dani, berkata bahawa ayat Quran ni ada 6,000 dan lebih. Dia kata tu 6,000 dan lebih. Ibn Abbas kata 6,300 lebih. Jadi dari segi jumlah ayat dalam Quran itu diperselisih oleh para ulama.
Namun Al-Imam As-Suyuti dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran mengatakan bahawa yang diijma' oleh para ulama ialah surah dalam Quran ada berapa? 114. Itu yang diijma' oleh para ulama. Adapun jumlah ayat, jumlah huruf. Jumlah huruf dalam Quran kalau mengikut kiraan Abdullah ibn Abbas 324,000 lebih kurang. Kalau ikut kiraan sebahagian ulama lain 321,000 huruf. Yang pasti lebih daripada 320,000. Itu kiraan huruf. Perkataan sama juga. 77,000 lebih. Berapa perkataan, berapa ayat, itu diperselisih oleh para ulama. Dan dia tidak menjejaskan keunikan Al-Quran. Tuan-tuan tengok tadi ya, Alif Lam Mim. Sebagian ulama kira satu ayat. Sebagian ulama tak kira. Jadi dia tak menjejaskan. Tapi hari ini berdasarkan kepada kemukjizatan bilangan, kita boleh memberikan kiraan yang tepat sebenarnya. Tapi perlu kepada pengkajian yang lebih. Kan? Tuan-tuan tahu bila tuan-tuan baca ayat surah Kahfi, umpama kan? Surah Kahfi, am hasibta anna ashabal kahf warraqim kanu min ayatina. Sampailah ayat وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا. Berapa lama Ashabul Kahfi ditidurkan? 300 tambah 9 tahun. Jadi 309 tahun. Pasal apa 300 campur 9? Dia berkait dengan taqwim Hijri dengan taqwim Masihi. Bila kita kira mengikut beberapa disiplin, kaedah, perkataan akhir yang cerita tentang Ashabul Kahfi ni dia duduk pada perkataan yang ke-309. Qulillahu a'lamu bima labithu. Lepas kat tu 309 perkataan. Di situ kita nampak dah pengkajian hari ni. Kita boleh mendisiplinkan kaedah khas untuk mengira jumlah perkataan dan huruf di dalam Al-Quranul Karim. Wah, sekejap nak habis masa ya. Kita sambung lagi lah. Musim-musim SOP ni tak boleh lebih-lebih masa ya. Jadi mudah-mudahan kita dapat sedikit perkongsian, pencerahan tentang makna Alif Lam Mim. Ianya sebenarnya bernilai kemukjizatan bahasa. Mudah-mudahan ada kebaikan. Hingga kita bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. InsyaAllah mudah-mudahan siaplah kita tafsir saya tu ya. Mudah-mudahan ada kebaikan. Saya musafir jauh tadi. Saya dah solat isyak dan saya akan beredar terus mudah-mudahan ya. Saya dah solat jamak tadi. Kita bertemu lagi di kesempatan yang lain. Segala yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan, kelemahan, terkasar bahasa itu kelemahan saya sendiri, mohon banyak kemaafan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin.